Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Seterusnya ialah kita tengok hadis yang ke-20, bab yang ke-7, kewajiban menuntut ilmu agama dan kelebihan. Hadis yang ke-20 pada membicarakan tajuk ini, iaitu hadis yang berbunyi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dan lain-lain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah satu fardu. Talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu adalah satu fardu yang wajib ala kulli muslim, ke atas seseorang Islam, ataupun ke atas seluruh orang-orang Islam. Inilah dalil yang pertama, ini dalil hadis yang menjadi hukum wajib belajar, wajib menuntut ilmu. Oleh kerana sesuatu pekerjaan dari yang sekecil-kecilnya sehingga yang sebesar-besarnya tidak dapat dilakukan dengan sempurna, dengan teratur, tanpa ada ilmu pengetahuan. Tak mungkin seseorang itu boleh melakukan sesuatu dalam keadaan dia tak tahu. Melakukan di sini maksudnya melakukan dengan baik dan sempurna lah. Kalau sekadar melakukan, semua orang boleh buat. Nah, kita nak ialah yang sempurna. Maka untuk mencapai kesempurnaan itu, wajiblah seseorang itu mempelajari akan hukum dan peraturan, khususnya di dalam agama kita Islam, bagi apa saja perkara yang nak dilakukan sebagai wajib dan juga fardu. Jadi sebab itulah Islam meletakkan belajar itu dari segi hukumnya adalah wajib. Belajar ilmu agama itu dari segi hukumnya adalah wajib dan fardu ain. Kalau kita rujuk dalam kitab menurut kitab Al-Faruq dan juga Tahdzibul Faruq, bahawa Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dan Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah ada menerangkan bahawa telah sekata alim ulama, telah sepakat para alim ulama, tidak harus seseorang itu cuba melakukan sesuatu perkara sehingga dia tahu lebih dahulu hukum-hukum Allah mengenai perkara yang nak dilakukan. Contohnya dia kata, orang yang nak berjual beli, wajib dia kena belajar ilmu bab jual beli. Orang yang nak menyewa, nak memberi sewa, nak memberi upah, maka dia wajib belajar hukum mengenai upah dan sewa. Demikian juga orang yang nak semayang, ibadat semayang ataupun ibadat-ibadat lain, puasa, haji dan sebagainya, maka dia wajib belajar mempelajari hukum mengenai perkara tersebut, ibadah tersebut. Demikianlah juga demikian. Maka sesiapa yang mengetahui hukum Allah dan beramal menurut apa yang diketahui ini, sudah tentu dia dikategorikan sebagai telah taat kepada Allah, telah mentaati Allah dengan dua ketaatan. Sesiapa yang tidak tahu dan tidak pula beramal, sudah tentu dia telah derhaka kepada Allah dengan dua kedurhakaan. Dan siapa yang tahu hukum Allah dan tidak mengikutnya, maka dia taat, dia telah mentaati Allah dengan satu taat, dan dia derhaka kepada Allah dengan satu kedurhakaan. Saya biar diingat bahawa ilmu agama itu bukan satu perkara yang mudah. Bahkan dia mesti dipelajari, diterima dari mereka-mereka ataupun dari orang Islam yang betul-betul sah ilmu, dari guru-guru yang mahir akan keilmuannya dalam hal tersebut, dan jujur dan adil dalam penyampaiannya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya ilmu yang sah dan muktabar itu, kata Rasulullah, tidak akan dapat dicapai melainkan dengan dipelajari dari guru, bukan semata-mata dari buku, lebih lagi yang dikarang oleh orang-orang orientalis yang kebanyakannya menghidangkan madu yang bercampur. Dan ilmu yang biasanya diperolehi tidak melalui sanad guru ini,
tidak daripada guru-guru yang benar-benar pakar ataupun tahu terhadap bidang ilmu, maka boleh menyebabkan orang yang belajar ini akan sukar untuk memenuhi, untuk mendapat kesempurnaan ilmu tersebut. Dan bahayanya kalau kita berguru hanya semata-mata kepada buku, boleh menyebabkan kita ini mudah terpengaruh ataupun dipengaruhi oleh orang-orang lain, oleh pandangan-pandangan lain yang bertentangan dengan Islam, dengan musuh-musuh Islam lebih-lebih lagi, yang kadang-kadang berselindung di sebalik nama Islam, dan akhirnya kita mudah untuk penyelesaian hanya semata-mata menggunakan akal dan nafsu. Dan inilah yang paling membimbangkan. Dan itulah sebenarnya hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, melantik rasul atas muka bumi ini. Setiap generasi ada rasul yang dilantik. Tujuannya tak lain tak bukan untuk membimbing manusia dengan ilmu yang sebenar, supaya manusia tidak tersesat jalan, dan supaya manusia menjadi hamba Allah yang benar-benar hidup, menjalani kehidupan di dunia ini dengan sempurna, dan akhirnya akan selamat dunia dan selamat akhirat nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.